bersama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna ashrafal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Taala kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Fadil tu imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, Tuan Siap. Kemudian jawatan kuasa masjid, sidang jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita dapat bersama sekali lagi malam ni. Maknanya minggu yang pertama lah. Dah masuk tahun 2020 dah. Dah masuk 2020 tuan. Sekejap je rasa kan. Mana 2019 kita dah meninggalkan dan kita masuk 2020 dan kita terus kuliah malam ni. Baik, insya-Allah. Jadi kitab yang kita bahaskan itulah kitab Jawharah Tauhid ataupun Permata Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani, dan kita berada di muka surat 120. Betul tak? 120 Kita masih lagi dalam pembahasan bait syair yang ke-25 di mana musannaf menyatakan qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Maksudnya berdirinya Allah Taala dengan diri sendiri dan wahdaniyah, seraya dia disucikan, seraya dia disucikan. Hal keadaan sifat-sifatnya adalah tinggi. Hal keadaan sifat-sifatnya adalah tinggi. Baik. Jadi hari malam ni kita lihat di muka surat 120 masih dalam pembahasan wahdaniyah. Kesimpulan bahawa wahdaniyah yang meliputi bagi wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat dan wahdaniyah af'al adalah menafikan 5 kam. Menafikan 5 kam. Kam maknanya bilang-bilangan. Menafikan 5 bilang-bilangan. Kesimpulannya bahawa wahdaniyah ataupun esa yang meliputi bagi wahdaniyah zat, esa pada zat, wahdaniyah sifat, esa pada sifat Allah,
Wahdaniyat af'al, esa pada perbuatan Allah, adalah menafikan 5 kam, 5 bilang-bilangan. Pertama, kam muttasil, bilang-bilangan yang bersambung. Menafikan, bila sebut wahdaniyah, menafikan bilang-bilangan yang muttasil, yang bersambung pada zat, yakni tersusun zat tersusun zat daripada beberapa juzuk. Tersusun zat daripada beberapa juzuk. Mana menafikan tersusun zat daripada beberapa juzuk. Semaknanya bila sebut pada niat esa Allah, maknanya menafikan zat Allah terdiri daripada beberapa juzuk. Kerana zat Allah tidak berjuzuk. Zat Allah tidak berjuzuk. Termasuk dengan kam muttasil, bilang-bilangan yang bersambung. Yang kedua, bilang-bilangan mumpasil, bilang-bilangan yang bercerai. Menafikan bilang-bilangan yang bercerai pada zat, yakni berbilang-bilang zat bahawa ada 2 Tuhan ataupun lebih daripada Tuhan. Itu maknanya bercerai. Maksudnya bercerai ialah menafikan yang luaran daripada zat. Luaran daripada zat. Kalau muttasil ni yang dalaman. Kan? Dalaman daripada sudut zat itu mana menafikan berjuzuk. Kan? Bila mumpasil ni mana kita tinjau daripada luaran dia. Luaran zat Allah. Anda menafikan berbilang-bilang zat. Jadi menafikan zat Allah Ta'ala tu ada 2 Tuhan, 3 Tuhan dan sebagainya. Kerana zat Allah Ta'ala, Tuhan tu ada satu saja, esa, tidak ada yang berbilang-bilang. Yang ketiga, menafikan kam muttasil pada sifat. Bilang-bilangan bersambung pada sifat. Tadi pada zat. So mana ada 2 benda kita nafi pada zat. Muttasil dan mumpasil, sambung dan bercerai. Kalau sifat pun ada 2 juga. Yang kita nafikan, pertama kam muttasil pada sifat, dan nanti kam mumpasil pada sifat. Bilang-bilangan yang bercerai pada sifat. Baik, macam mana kam muttasil pada sifat? Yakni menafikan berbilang-bilang sifat Allah Ta'ala daripada satu jenis. Seperti Allah Ta'ala ada 2 kudrat ataupun lebih. Kerana kudrat yang ada pada Allah satu saja, esa kudrat dia, tidak ada berbilang-bilang kudrat. Kalau iradat pun betul juga, satu iradat, tidak ada berbilang-bilang iradat. Okey. Jadi dalam hal ini ada dibahas bahawa kam muttasil, bilang-bilangan bersambung itu adalah atas sesuatu yang mempunyai beberapa juzuk, sedangkan sifat tidaklah seperti itu. Sifat tidak seperti itulah. Dalam hal ini dibahas bahawa kam muttasil, bilang-bilangan bersambung itu adalah atas sesuatu yang mempunyai beberapa juzuk, sedangkan sifat Allah tidaklah seperti itu. Dia tidak ada beberapa juzuk. Dia tidak ada 2 kudrat, 3 kudrat, 4 kudrat dan sebagainya. Mesti juga dia malah ada sifat Allah Ta'ala, ada sifat 20 sifat. Tapi kalau kudrat satu aja, iradat satu, ilmun satu, hayat satu, sama bahasa, semua satu. Esa lah semuanya itu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dijawab bahawa para ulama menempatkan keadaannya yang berdiri dengan satu zat pada kedudukan tarakub. Bermakna tarakub tersusun. Apa maksudnya tarakub? Maknanya tersusun. Ulang balik dan dibahas dalam hal ini ada dibahas bahawa kam muttasil, bilang-bilangan bersambung itu adalah satu keadaan yang mempunyai beberapa juzuk, sedangkan sifat Allah tidaklah seperti itu. Dan dijawab bahawa para ulama menempatkan keadaan yang berdiri dengan satu zat pada kedudukan tersusun. Pada kedudukan susun. Mana zat tadi kan? Kam muttasil musatu kan? Musatu kan
yakni tersusun zat daripada beberapa juzuk. Okey, mana kalau zat boleh kita tinjau segi bersusun-susun macam tu. Tapi kalau segi sifat tak boleh kita katakan bersusun-susun. Dia kata. Tak boleh kita katakan bersusun-susun. Mana kita tak boleh menafikan, maknanya kita menafikanlah tersusun-susun pada sifat Allah Ta'ala dan juga pada zat Allah Ta'ala pun kita nafikan juga tersusun-susun. Sebab mereka zat dan sifatnya tidak ada yang tersusun-susun. Tidak ada 2 kudrat, tidak ada 3 kudrat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kam mumpasil, kam yang bercerai pada sifat, yakni bahawa ada bagi selain Allah Ta'ala satu sifat yang menyerupai sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti ada bagi Zaid satu kudrat, seperti ada bagi Zaid satu kudrat yang dia dapat menjadikan dan mentiadakan dengannya, seperti kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Ini pun mustahil. Mustahil bagi Allah Ta'ala ada berkongsi kudrat. Satu kudrat pada Allah, satu kudrat pada Zaid. Yang mana kudrat yang ada pada Zaid itu sama seperti kudrat Allah Ta'ala juga. Boleh menghidup dan boleh mematikan. Maknanya kita menafikan. Maknanya kita menafikan lah. Okay. Kam pasil, kam yang bercerai pada sifat, yakni bahawa ada bagi selain Allah Ta'ala satu sifat yang menyerupai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti ada bagi si Zaid satu kudrat yang dia dapat menjadi dan mentiadakan dengannya, sama seperti kudrat Allah. Ini semua adalah mustahil. Jawapannya mustahil lah. Dia tak sebut situ jawapannya, tapi kita rumuskan benda tu mustahil lah. Macam tu. Mustahil lah bagi Allah. Kenapa kita nak menafikan ni? Ini semua kita nak nafikan. Nak nafikan muttasil pada zat, kam mumpasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam mumpasil pada sifat dan sebagainya. Semuanya kita nak nafikan. Ini semua nak nafikan lah ni. Macam tu. Atau ada baginya iradat yang dengannya dia dapat menghususkan sesuatu dengan sebahagian mungkinat, perkara-perkara mungkin. Atau ada baginya siapa? Zaid. Atau ada baginya Zaid itu iradat, sama seperti iradat yang ada pada Allah. Boleh, apa tujuan iradat? Ialah tahsis, menentukan sama ada nak menjadikan atau tak menjadikan. Kerana faedah iradat ialah tahsis kan. Tahsis mana menentukan sama ada nak jadi ke tak nak jadikan. Okey. Jadi bila kita sebut menafikan mumpasil pada sifat, maknanya menafikan iradat yang ada pada si Zaid. Menafikan iradat yang ada pada si Zaid, yang mana iradat itu sama seperti iradat yang ada pada Allah SWT. Yang mana tujuan iradat ialah tahsis, menentukan suatu benda tu nak jadi ke, nak luluskan ke jadi, ataupun tak nak luluskan jadi. Atau ada baginya ilmu yang meliputi segala sesuatu. Atau ada baginya Zaid ilmu yang meliputi segala sesuatu, sama seperti ilmu yang ada pada Allah. Jadi Zaid pun bersifat ilmun, Allah Ta'ala bersifat ilmun kan. Apa tujuan ilmun? Ilmu ialah inkishaf. Ta'allunya inkishaf, menyingkap tabir, rasa dan sebagainya kan. Jadi bila kita katakan menafikan kam yang bercerai pada sifat, maknanya kita menafikan si Zaid ada satu sifat yang sama seperti sifat Allah, ataupun si Zaid ada sifat ilmun, mengetahui, sama seperti ilmun yang ada pada Allah. Jadi kita menafikan ilmu yang ada pada si Zaid. Si Zaid ada ilmu, dia ada ilmu, tapi tak samalah ilmu yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kam mumpasil pada af'al. Kam yang bercerai pada perbuatan, yakni bahawa ada bagi selain Allah satu perbuatan di antara beberapa perbuatan atas jalan menjadikan.
hanya saja dinasabkan perbuatan itu bagi selain Allah Ta'ala atas jalan kasab, usaha dan juga ikhtiar. Kam ini tenapi dengan wahdatul af'al. Kam ini bilang-bilangan ini tenapi dengan wahdatul af'al, esa pada segi perbuatan. Jadi yang kelima tuan, kita menafikan pula, kita menafikan makna berbilang-berbilang yang bercerai pada perbuatan Allah. Mana dia bilangan bercerai pada perbuatan Allah? Maknanya ada pada selain Allah satu perbuatan di antara beberapa perbuatan atas jalan menjadikan sesuatu, atas jalan menjadikan sesuatu. Semana ada pada selain Allah sama seperti sifat Allah, yang ada satu sifat perbuatan yang sama seperti perbuatan yang ada pada Allah. Sebenarnya kita nafikan. Jelas. Kita nafikan dah. Kam yang bercerai pada perbuatan. Kam yang bercerai pada perbuatan. Baik. Hanya saja dinasabkan perbuatan itu pada selain Allah atas jalan usaha dan ikhtiar. Memanglah segala perbuatan-perbuatan makhluk ini kan semuanya disandarkan kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama ada semua manusia ni dia ada usaha dan ikhtiar. Manusia ada usaha dan ikhtiar. Macam tu. Baik, kemudian kam ini kam yang bercerai pada af'al, kam pasti mana bercerai. Kam yang bercerai pada perbuatan ini tenapi dengan wahdatul af'al, esa daripada segi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada penafian kam ini terdapat penolakan atas kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahawa hamba itu mencipta perbuatan dirinya sendiri yang bangsa ikhtiariyah. Ikhtiarlah. Dan pada penafian kami ini terdapat penolakan atas golongan Mu'tazilah yang berpendapat bahawa hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri, bukan dipaksa. Lawan ikhtiariyah, lawannya ittirariyah. Ittirariyah mana dipaksa, sedangkan ikhtiariyah ni tidak ada dipaksa. Kan? Kita tidak ada dipaksa. Di segi zahiriatnya kita tidak dipaksa, tetapi di segi dalaman kita, di segi hakikat kita dipaksa, kena mengikut kan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Qada dan qadar Allah, di segi hakikatnya kita kena mengikut qada dan qadar Allah, tapi di segi zahiriatnya kita tak ada siapa yang maksa. Terpulang pada kita lah nak buat ke tak nak buat. Macam tu. Baik. So makna tuan-tuan, ada berapa yang dinafikan? Bila kita sebut esa pada wadaniyat, mana kita menafikan macam mana dikatakan wadaniyat pada zat, mana menafikan dua. Macam mana menafikan wadaniyat pada sifat, semua menafikan dua juga. Dua benda. Macam mana menafikan wadaniyat af'al, menafikan satu saja. Dia hanya menafikan satu, iaitulah kam mumpasil pada af'al. Dia tidak menafikan kam yang muttasil pada af'al. Kam yang bersambung dia tak nafikan. Kenapa tak nafikan? Ada di bawah nantilah. Ada bawah nanti. So, bila sebut wadaniyat pada zat, menafikan dua benda lah. Mana menafikan kam muttasil pada zat, menafikan bilang-bilangan yang bersambung pada zat. Yang kedua, menafikan kam mumpasil pada zat, menafikan bilang-bilangan yang bercerai pada zat. Baik, kemudian apabila kita menyebut wadaniyat sifat, mana kita menafikan dua juga. Pertama, kita menafikan bilang-bilangan yang bersambung pada sifat. Yang kedua, kita menafikan bilang-bilangan yang mumpasil bercerai pada sifat. Baik, kemudian apabila tersebut wadaniyat af'al, dia hanya menafikan satu saja. Dia hanya menafikan bilang-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Bilang-bilangan yang bersambung dia tak nafikan. Kenapa? Nanti ada di bawah. Ada di bawah. Baik. Namun mereka tidaklah kafir. Siapa? Mu'tazilah. Namun mereka tidaklah kafir. Dengan yang demikian, kerana mereka ada memberi pengakuan bahawa kemampuan atas demikian itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemampuan yang di atas tadi adalah semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama ada yang mengkafirkan mereka, mana Mu'tazilah, dan menjadikan mereka golongan Majusi. Lebih berbahagia keadaannya berbanding dengan mereka, dia kata Majusi pun lebih baik berbanding dengan Mu'tazilah. Ni dia punya cara dia lah, alasan dia lah. Kenapa? Kerana golongan Majusi berkata dengan dua yang memberi bekas, sedangkan Mu'tazilah menetapkan pemberi bekas yang tiada batasnya. Akan tetapi yang rajih adalah mereka adalah tidak kafir. Yang rajih makna Mu'tazilah ni kita tak katakan dia kafir. Okay? Kenapa tadi? Kerana golongan Majusi berkata dengan dua yang memberi bekas, dua yang benda taksir, dua benda yang taksir yang memberi bekas. Sedangkan Mu'tazilah meletakkan pemberi bekas tiada batasan. Taksir, mana taksir tiada batasan kepada golongan Mu'tazilah. Sedangkan Majusi menganggap dua yang memberi bekas. Maknanya dalam mencipta sesuatu tu, yang mencipta sesuatu tu dua benda, dua Tuhan yang menjadi yang memberikan bekas. Dua Tuhan yang memberikan bekas. Semana mereka menafikan Allah yang memberikan bekas, berikan kesan di atas segala perbuatan. Jadi yang memberi kesan perbuatan tu dikata hanya kepada Tuhan Majusi je, Tuhan mereka. Tuhan mereka Majusi ni sama api kan. Jadi yang mereka anggap yang memberi bekas tu api saja. Ada dua api ataupun mungkin lebih yang memberi kesan kepada setiap perkara yang mereka lakukan. Baik, kemudian adapun kam muttasil pada af'al. Nampak? Ni yang saya kata tak masuk yang dalam tadi. Dia ada 5 je kan? Okey. Adapun bilang-bilangan yang bersambung pada af'al perbuatan Allah, maka jika kita mentaswirkan, kita menggambarkan dengan berbilang-bilangnya perbuatan, maka adalah barang yang tetap, yang tidak sah untuk kita menafikannya, kerana perbuatan Allah itu memang banyak, seperti menciptakan sesuatu, perbuatan Allah, memberi rezeki, perbuatan Allah, menghidupkan, perbuatan Allah, mematikan, perbuatan Allah. So maknanya banyaklah. Mana kita tak boleh menafikan bilang-bilangan bersambung pada perbuatan Allah, tak boleh. Yang boleh kita nafikan ialah bilang-bilangan yang bercerai pada perbuatan Allah. Bilang-bilangan yang bersambung tak boleh. Kerana jika kita mentaswirkan, menggambarkan dengan berbilang-bilang perbuatan Allah, adalah satu benda yang tidak sah untuk kita nafikan. Tak boleh kita nak nafikan itu. Kerana perbuatan Allah ni banyak. Menghidupkan, perbuatan Allah. Mematikan, perbuatan Allah. Memberi rezeki, perbuatan Allah. Tak? Banyak tak? Menentukan, mengqadakkan, menetapkan sesuatu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. So mana kita tak boleh. Itu sebabnya kam muttasil pada fa'al tidak termasuk benda yang kita nafikan dalam 5 kam itu. 5 kam yang berbilang-bilang. Kam mana berbilang-bilang? Faham Kam, mim, kam. Bukan kam bahasa orang putih. Come here. Come here kan. Selamat datang. Ataupun kam dalam istifham. Kam istifham maknanya berapakah? Berapakah? Kam ruka, umruka, berapa umur kau? Itu kam juga, tapi bukan kam yang itu kita masukkan. Ini kam yang dalam tauhid. Kam, mim, kam. Kam muttasil, kam yang bersambung, dan kam yang bercerai. Muttasil mim ta sad lam muttasil. Mim ta ada tasydid, sad lam muttasil. Kam muttasil fil af'al pada perbuatan, fi sifat. Munfasil mim nun fa sad lam munfasil. Bercerai. Kam yang bersambung dan kam yang bercerai. Kita nafikan. Dalam kitab tauhid pun banyak benda dibahaskan. Kita boleh tengoklah kitab tauhid tentang wadahnian ni. Baik. Adapun kam muttasil pada af'al, kam yang bersambung pada af'al,
Maka jika kita mentaswirkan, menggambarkan dengan berbilang-bilang perbuatan, maka dia adalah barang yang tetap, yang tak sah untuk kita menafikan, kerana perbuatan Allah Ta'ala itu memang banyak, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, serta lain. Dan jika kita mentaswirkan, taswir ni ta sod waw ra, sod ta sod waw ra, taswir, tasawur, atau pernah dengar perkataan tasawur? Tasawur Islam kan. Tasawur itu gambaran Islam, tasawur. Jika kita mentaswirkan dengan persekutuan, mana musyarikah, persekutuan, mana musyarikah, perkongsian selain Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala dalam sesuatu perbuatan di antara beberapa perbuatan, maka dia ternafi dengan wahdatul af'al, maka dia ternafi dengan esa pada perbuatan Allah Ta'ala. So maknanya tidak ada perkongsian, tidak ada perkongsian pada selain Allah. Dan jika mentaswirkan, menggambarkan dengan persekutuan, perkongsian selain Allah kepada Allah dalam satu perbuatan di antara perbuatan-perbuatan, maka itu pun ternafi. Ternafi, kita tak boleh. Tak boleh kita nak sekutukan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk tak boleh, tidak ada musyarikah, tidak ada perkongsian perbuatan. Baik, kemudian dan dalil wahdaniyah berdasarkan makna yang dimasukkan di sini, yakni wahdatuz zat dan sifat, dengan makna ketiadaan yang membandingi pada keduanya adalah bahawa kalau Tuhan itu ta'adud berbilang-bilang, seperti adanya dua Tuhan, nescaya tidak didapatkan sesuatu daripada alam ini. Akan tetapi tidak ada sesuatu daripada alam ini adalah batil, kerana alam ini memang dah maujud, memang tidak wujud dengan persaksian mata, dengan musyahadah. Musyahadah, persaksian mata. Kita nak nafikan pun tak boleh, sebab alam memang dah ada dah. Alam memang dah ada. So kita nak nafikan tak boleh. Bahawa kalau Tuhan itu ta'adud berbilang-bilang, seperti adanya dua Tuhan, nescaya tidak didapatkan sesuatu daripada alam. Mana boleh ada dua Tuhan? Mesti satu Tuhan saja. Kenapa kedua Tuhan tak boleh? Nanti akan ada di bawah pembahasan lagi. Okey? Akan tetapi tidak ada sesuatu daripada alam adalah batil, kerana alam ini memang dah maujud dengan persaksian mata kita, dengan musyahadah. Dengan persaksian mata kita dah nampak memang alam ni memang ada dah. So kita nak nafi macam mana? Tak boleh. Maka apa saja yang membawa kepadanya adalah, apa saja yang membawa kepadanya, yakni ta'adud adalah batil. Ta'adud maknanya berbilang-bilang. Ta'ain dal-dal. Ta'ain dal-dal. Ta'adud asal daripada adadun. Adadun bilang-bilangan lah. Jadi maka apa saja yang membawa kepadanya, yakni ta'adud adalah batil. Dan jika batil ta'adud berbilang-bilang, maka tetaplah wahdaniyah, dan dialah yang dicari, dan dialah yang kita cari. Yang pasti Allah Ta'ala itu esa, bukan ta'adud. Lawan esa ialah adadun. Lawan esa ialah berbilang-bilangan. Wujud artinya ada, lawannya adam, tiada. Wujud kidam lawannya sedia. Lawannya apa? Dipaksa lah. Betul tak? Sedia lawannya dipaksa. Betul tak? Sedia lawannya hudus. Hudus ataupun hadis baru. Sedia lawannya baru. Wujud kidam bakah kekal. Kekal lawannya fana, binasa. Qiyamu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, lawannya qiyamu ta'ala bighairih, berdiri Allah Ta'ala dengan selainnya. Apa lagi? Muhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala baharu. Mukhalafatuhu, lawannya mumasalatuhu, bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Wadaniyat esa, lawannya
adadun, berbilang-bilang. Adadun, ain dal dal, berbilang-bilang. Boleh? Okey. Baik, kemudian sama lagi. Hanya saja ta'addud, berbilang-bilang, seperti adanya dua Tuhan itu melazim tidak adanya sesuatu pada alam, adalah kerana Tuhan itu ada kalanya sepakat dan ada kalanya berselisih. Kenapa tak boleh ada dua Tuhan? Kenapa tak boleh ada dua Tuhan? Kenapa bila ada dua Tuhan, ada masanya sepakat, ada masanya berbalah. Ada masa kita dengan kawan pun, kita pun kadang macam tu juga. Ada masanya ngam, ada masa tak ngam kan. Ada tak ngam. Dengan isteri pun itu juga, satu rumah. Ada masanya okey, ada masa kan bergaduh. Betul tak? Ada kan baik balik. Kita dah. Itu sebabnya tak boleh ada dua Tuhan. Mesti satu sajalah. Jika sepakat keduanya, maka tidaklah boleh keduanya itu menjadikan alam bersama-sama, agar tidak lazim berkumpulnya dua yang memberi bekas di atas satu bekas. Sebab kalau ada dua Tuhan, akan berkumpulnya satu bekas daripada dua bekas. Berkumpulnya dua bekas di atas satu bekas. Berkumpulnya dua bekas mana taksir kan? Ta alif sayara taksir. Ta alif sayara taksir. Okey. Kita ni adalah kesan ataupun bekasan daripada kudrat Allah. Kesan daripada bekasan kudrat Allah, maka adalah kita. Kita adalah taksir lah. Mana kesan daripada kuasa Allah. Jika sepakat keduanya, maka tidak boleh keduanya itu menjadikan alam bersama-sama, agar tidak lazim berkumpulnya dua yang memberi bekas di atas satu bekas. Ijtima'ul mu'assiraini ala asarin wahid. Ijtima'u mu'assiraini, taksir, berkumpul dua taksir, dua memberi bekas, ala di atas asarin wahidin, pada bekasan yang satu. Pada bekasan satu. So, mana contoh adalah menciptakan botol. Menciptakan botol ni satu Tuhan saja yang menciptakan, tak perlukan banyak Tuhan. Kalau banyak Tuhan kan macam-macam lah botol dia akan timbul lah. takkan wujud botol seperti ini. Gitu. Kerana banyak Tuhan yang akan ada masa mereka sepakat, ada masa mereka tak sepakat. Apalagi kalau mencipta alam. Mana ada satu Tuhan sajalah. Kalau ada Tuhan kan akan berbalah, bergaduh dan sebagainya. Dan tidaklah boleh keduanya menjadikan alam secara berturutan, bahawa salah satunya menjadikan alam terlebih dahulu, kemudian dijadikan lagi oleh Tuhan yang lain, agar tidak lazim menghasilkan sesuatu yang sudah terjadi. Tahsilul hasil namanya. Tahsilul hasil. Mana Tuhan satu telah mencipta botol. Contoh. Tuhan satu telah menciptakan botol, kemudian datang Tuhan kedua nak cipta botol yang sama juga. Tak boleh, sebab botol dah dicipta. Botol telah dicipta. Kalau cipta pun dia akan cipta botol lain, bukan botol yang sama. Bukan botol yang sama. Maknanya botol yang sama tak boleh ada Tuhan yang mencipta, mesti satu Tuhan saja. Okey. Kalau datang Tuhan yang kedua kan mungkin dia akan rombak. Dia akan rombak botol ni. Aku tak setuju lah botol je ni. Lala dia bengok ke sana, bengok ke sini dan sebagainya. Okey. Contoh. Dan tidaklah boleh keduanya menjadikan alam secara berturutan, bahawa salah satunya menjadikan alam terlebih dahulu, kemudian jadikan pula oleh Tuhan yang lain alam tadi. Mana satu alam ada dua Tuhan yang mencipta. Mana alam Tuhan pertama dulu, lepas tu datang Tuhan kedua pula cipta alam yang sama juga. Alam yang sama, bukan alam lain. Okey? Ini pun tidak boleh. Kenapa? Kerana menghasilkan sesuatu yang sudah terjadi adalah mustahil. Tahsil halil. Benda dah hasil, apa nak cipta lagi? Kena cipta benda lain, bukan benda tu lagi. Sebab benda tu telah pun dihasilkan. Faham kan? Saya kata tuan faham, tak faham tak payah mengaji, kita balik. InsyaAllah faham. Kemudian, dan tidaklah boleh bahawa salah satunya menjadikan sebahagian
dan yang lainnya juga menjadikan sebahagian. Kerana pada ketika itu lazimlah kelemahan keduanya, kerana tata kala ta'aluk berhubung kudrat salah satu dengan sebahagian alam, maka dia pun menutup atas yang lainnya jalan daripada ta'aluk kudratnya dengan sebahagian itu hingga tidaklah dapat menyalahinya, dan ini adalah satu kelemahan. Nak cipta Tuhan pertama cipta sebahagian, tiba-tiba Tuhan kedua kata aku nak cipta sebahagian lagi, ini mustahil. Kerana bila Tuhan pertama telah mencipta sebahagian, dia telah menutup kekuasaan Tuhan yang kedua. Dia dah stop kan? Dia dah tutup kekuasaan Tuhan yang kedua. So mana Tuhan kedua tidak ada kuasa apa lagi. Mungkin dia konon nak ciptakan sebahagian lagi lah, sebab sebahagian dah ciptakan. Jadi nak cipta sebahagian lagi adalah mustahil. Kerana Tuhan pertama dia ada kudrat yang hebat, dia telah menutup kekuasaan Tuhan yang kedua. Itulah ibaratnya. Faham kan? Dan tidaklah boleh bahawa salah satu yang menjadikan sebahagian dan yang lainnya pula menjadikan sebahagian sesuatu. Kerana pada ketika itu lazimlah kelemahan keduanya, kerana tak kalau ta'aluk berhubung kudrat salah satu dengan sebahagian alam, maka dia pun menutup atas yang lainnya jalan daripada ta'aluk kudrahnya dengan yang sebahagian itu hingga tidaklah dia dapat menyalahi, dan ini adalah satu kelemahan. Semana Tuhan kedua telah tertutup kekuasaannya, dia tidak boleh tembus lagi untuk menyelesaikan sebahagian lagi benda yang telah belum dicipta oleh Tuhan yang pertama. Itu sebabnya mustahil ada dua Tuhan. Mustahil ada dua Tuhan. Sama ada sepakat ke tak sepakat pun adalah mustahil. Baik, dalil ini dinamakan sebagai burhanun ta'arudi. Kerana pada ketika itu kedua Tuhan adalah ta'arud. Apa makna ta'arud? Saling mendatangi atas sesuatu. Saling mendatangi atas sesuatu adalah mustahil. Tidak boleh kepada ada dua Tuhan mendatangi sesuatu. Mesti satu Tuhan saja yang mendatangi sesuatu. Dan jika keduanya berselisih, ini berselisih pula. Tadi sepakat, dua Tuhan sepakat pun tak boleh. Sekarang ni berselisih pula dua Tuhan. Dan jika keduanya berselisih dengan salah satunya ingin menjadikan alam dan yang lainnya ingin untuk mentiadakan alam, maka tidaklah boleh dilakukan kehendak keduanya agar tidak lazim atasnya berkumpul dua yang berlawanan. Ijtima'u diddaini dot dan nun ya nun diddaini, asalnya diddun ni dua berlawanan. Mustahil lah, mustahil. Mana satu Tuhan nak mencipta, satu Tuhan tak nak cipta. Sudah tentu memang jelaslah menentang. Dan tidaklah boleh lulus kehendak salah satunya tanpa yang lain, kerana lazimlah kelemahan daripada yang tidak lulus kehendaknya. Sedangkan yang satu itu adalah seumpamanya, kerana dianggap kesamaan di antara keduanya, maka lazim pula kelemahan pada keduanya. Maka lazimlah kelemahan pada dua Tuhan. Jadi seorang nak luluskan, seorang tak nak lulus. Kalau seorang nak lulus memang dah nampaklah lemah. Memang nampak lemah lah. Kalau seorang nak jadikan, seorang tadi pun lemah juga. Jadi mana lagi jelas tidak boleh ada dua Tuhan. Dan dikayakan daripada Ibn Rushdi bahawa jika lulus kehendak salah satunya tanpa yang lain, maka yang lulus kehendak itulah merupakan Tuhan, bukan yang lain. Mana yang dua tu bukan Tuhan. Ini kata Ibn Rushdi. Ibn Rushdi kata kalau salah satu Tuhan tu lulus menjadikan alam, satu Tuhan tak lulus menjadikan alam, so memang jelaslah satu Tuhan. Yang pertama Tuhan, yang kedua tu bukan Tuhan. Yang kedua tu memang dia bukan Tuhan. Jadi memang jelaslah. Nampak kan? So memang tak tercipta alam lah. Dan dalil ini dinamakan burhanu ta'annuq.
Burhanut ta'annu'i kerana keduanya saling mencegah dan saling menyalahi. Ta'annu' ta'ain alif nun ain, ta'annu' asal daripada mana'a, menegah. Asal daripada perkataan mani' ataupun menegah. Jadi dalil ini dinamakan sebagai burhanut tamannu'i, tamanu' tamim alif nun ain, tamanu' kerana keduanya saling mencegah. Asal mana tamanu' ni mencegah dan saling menyalahi di antara satu sama lain. Semana memang tidak boleh ada dua Tuhan. Walaupun sepakat nak cipta ke ataupun tak sepakat pun memang tak boleh. Sebab ada orang terfikir macam tu kan. Tak? Ada terfikir je tu. Mana kalau ada Tuhan, kalau sepakat macam mana? Tentu boleh kan. Kalau ada dua Tuhan, kalau dua sepakat, tentu boleh. Pada tanggapan separuh orang ni lah, orang tak faham. Tapi sebenarnya pun tidak boleh. Dan dalam Quran Allah Ta'ala juga menyebutkan dalil ini dengan firman-Nya, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Dan kalau ada pada langit dan bumi jenis Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya rosaklah keduanya, langit dan bumi. Yakni tidak akan wujud keduanya langit dan bumi. La fasadata, nescaya rosaklah alam. Alam rosaklah, bumi rosak, kan? Langit semua rosak apabila ada dua Tuhan. Akan tetapi ketiadaan wujud keduanya adalah batil. Akan tetapi ketiadaan wujud keduanya langit dan bumi adalah batil kerana adanya persaksian mata terhadap wujud keduanya langit dan bumi. Maka batillah apa-apa yang membawa kepadanya, yakni adanya jenis Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka tetaplah bahawa Allah Ta'ala itu esa dan dialah yang kita cari. Dan dialah Allah yang kita cari, mana Tuhan itu tetap esa. Tidak boleh berbilang-bilang, tidak boleh adadun, tidak boleh berbilang, tidak ada boleh bersusun-susun dan sebagainya, semua tak boleh. Macam tu. Cuma yang boleh tadi makna kam yang muttasil, kam yang bersambung saja boleh. Yang kam bersambung pada perbuatan tu boleh tadi kan. Maknanya ada banyak perbuatan. Allah Ta'ala ada banyak perbuatan, mana mencipta, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, kan? Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan keterangan ini, maka bukanlah mustahil itu semua Tuhan, melainkan yang mustahil itu adalah jenis Tuhan-Tuhan selain Allah. Dengan keterangan ini, bukanlah yang mustahil itu semua Tuhan, melainkan yang Tuhan itu, yang mustahil itu ialah jenis-jenis Tuhan yang selain daripada Allah. Lafaz illah pada ayat tersebut adalah isim dengan makna ghairu, selain, bukan adat istisna. Kerana asal illah ini adalah untuk adat istisna, maksudnya kecuali. Asal mana illah ni kecuali. Tapi di sini bukan kecuali, tetapi maknanya ghairu, selain. Selain. Okey? Kerana rosaknya, dan bukan ada istisna, kerana rosaknya makna pada ketika itu disebabkan maknanya akan menjadi law kana fihi ma aliyatun laisa fihim Allah la fasadata. Kalau ada pada langit dan bumi jenis Tuhan yang tidak ada pada mereka itu, Allah nescaya rosaklah keduanya. Maka mafhum seperti ini akan menuntut kalau ada pada keduanya jenis-jenis Tuhan yang ada pada mereka itu, Allah nescaya tidaklah rosak keduanya. Maka itulah batil. Maka adalah batil. Jadi illa di situ bukan bermakna illa yang kita faham. Jadi illa bermakna ghairu. Asal mana illa ni? Illa untuk istisna. Kan? Contohnya telah datanglah Zaid illa amrun. Ja'a Zaidun illa amrun. Telah datanglah Zaid kecuali Umar. Mana Umar tak datang, yang datang Zaid. Ataupun ja'al qaum, telah datanglah kaum
illa amran, kecuali Umar tak datang, yang kaum yang lain semua datang. Itu makna asal kepada illa. Penggunaan illa ni mana kecuali, tetapi ini illa bukan kecuali, illa bermakna ghairu, selain. Lafaz illa pada ayat tersebut adalah isim dengan makna ghairu, selain, dan bukan istisna, kecuali, kerana rosaknya makna pada ketika itu disebabkan maknanya akan menjadi law kana fihi ma aliyatun laisa fihi Allah alla fasarata. Kalau adalah pada keduanya langit dan bumi Tuhan, kan, tiada pada keduanya, tiada pada mereka itu Allah, la fasarata, nasi rosaklah alam, nasi rosaklah alam. Maka mafhum seperti ini akan menuntut kalau ada pada keduanya jenis Tuhan-Tuhan yang ada pada mereka Allah, nasaya tidak rosaklah alam. Ini adalah batil lah. Dia akan mafhum itulah. Dia akan kita akan mafhum kesimpulan begitu, sedangkan benda itu batil. Habis. Okey, insya-Allah sampai situ, insya-Allah akan datang kita masuk bait syair yang ke-26. Allah Taala suci daripada diddun, berlawanan, syibhun, penyerupaan, syirkun, syirik, kan, walid, ayah, kemudian walad, anak, asdiqa, dan juga kawan, teman-teman. Pun tak adalah, nanti insya-Allah kita bahas kemudian. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'af. Sekadar tu perbincangan malam ni, insya-Allah datang kita masuk sampai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan kasra wa siyana fatai alim nawilana qulubana bi nuri madfataka wa fahana al-arifin. Allahumma fakana fi din, Allahumma fakana fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.